Bukan yang ada banyak jenis zeolite, tapi yang paling okey sekali natural zeolite lah, sebab dia clinoptilolite. Itu yang ada dalam Provide Company lah, yang saya dah menggunakan kaedah SRD untuk menentukan keturunan, dan saya dapati kandungan ni adalah clinoptilolite. Dan ada bahan lain sikit, tapi bahan lain tu hanya minor, bukan major. Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let them say we're crazy, I don't care about that. Put your hand in my hand, baby, don't ever look back. Daripada segi pandangan saya kan, pokok ni dia punya akar dengan dia punya padu tu dia lebih besar dan kemas lah. Dia cengkaman daripada tanah tu, kita lihat kan. Sebelum ni pun yang tak guna baja zeolite ni, dia nampak perbezaannya daripada segi kebesaran pokok padi benih ni berbeza. Berbeza dari segi penyakit tu, dan dengan ketahanan pokok tu, nampak pokok tu tak nampak tumbang langsung lah. Kalau tanpa penggunaan mungkin hasil menurun begitu banyak lah. Tapi oleh kerana dengan izin Allah penggunaan zeolite ni, hasilnya bertambah lah. Whatever it takes, I will stay here with you. Take it to the good times, see it through the bad times. Whatever it takes is what I'm gonna do. Let them say we're crazy. Kalau berbuah pun dia akan rosak. Buah rosak daripada bawah ni terus naik. Okay, sekarang ni dia dah pulih. Dia berbentuk macam ni, dia dah pulih. Ini menanti. Kiranya ni dipotong, atas dah boleh menanti. Terus Pucuk tak? Pucuk sekarang ni cuba rapat. Sekarang ni dah mula pulih dah pucuk dia. Daripada dulu sakit macam nak mati, sekarang ni dah pulih. Pokok ni kena buang? Sepatutnya pokok ni buang dah dulu. Dah buang dah, tapi hari ni dia pulih ya? Hari ni dia pulih, kita simpan lah pokok ni. Selepas 4 bulan? Selepas 4 bulan kita tak jadi buang lah. Tak jadi kita tengok dah ada tanda-tanda dia nak pulih. Dia keluar mayang buah segala macam, bermakna kita confirm dia boleh pulih macam mana biasa. Jadi kita simpan. Ini sebelah pokok jantan. Kalau nak tengok pokok jantan ni dia. Sebelum ni pokok jantan tak berbuah? Sebelum ni pokok jantan memang tak pernah buah. Maka tu daripada bawah ni terus ke atas tak pernah buah. Tak pernah buah? Mana ada buah. Sekarang berapa tandan ada? Sekarang ni dah ada buah. Keliling ada buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tandan ada. 6 tandan dalam masa yang sama? Dalam masa yang sama. Tak pernah berbuah, sekarang dah berkeluar buah Sekarang dah pernah buah. Ni dulu ni asalnya dah, saya kira dah mati. Saya kira memang tak hidup lah. Dah mati lah. Dalam hati kata tolak, korek, ganti. Tapi apabila kita baja guna zeolite, kita tabur dan hasil dia positif. Ni dalam masa 4 bulan? 4 bulan. Ni buah matang dah mula. Mula membaja dalam masa 4 bulan dah matang. Kalau kita ikut daripada sana paras pinggang kan, beza buah. Yang sana paras pinggang tak ada buah. Tak ada buah. Ni ada zeolite ni. Dia akan jadi hijau sikit tanah dia.
Kalau ada Zolat dia akan jadi hijau sikit. Macam dia break baja kawasan tu. Sebelum ni pun bubuh baja ya? Bubuh. Sebelum ni bubuh baja pun tak ada bubuh ya? Baja kita biasalah pakai Resta. To life, the greatest gift of all. Jantung. Jantung ni hitam, tengah dia hitam. Hitam. Sekarang ni kita potong tu Elok elok lah tu. Ni contoh ni. Ni kawan potong ni. Ni baru potong ni. Ini dulu hitam ni. Kalau dulu hitam. Hitam bermakna habis lah, kondem lah. Sekarang ni ni yang kita potong. Dia elok lah sekarang. Elok seperti asal. Kalau dulu memang tak pernah sempurna. Bermakna tak boleh harap lah. Kalau kita potong jantung tu hitam, lagi satu ni lembut, ni keras. Oh, lembut, keras. Sekarang ni keras. Kalau dulu lembut. Dia punya sepas ni tak pernah kena penyakit je lah ya. Nampak ni sampai tu dah okey. Dah okey semua ya. Konsep zeolite dalam fertilizer ni, bukan zeolite itu adalah fertilizer, tapi zeolite tu dia lebih kepada memegang ion-ion yang ada dalam baja. Jadi dalam baja organik ni, urea ni, dia ada banyak amonium. Amonium ni dalam baja organik ni perlu dipegang oleh zeolite. Kalau tak ada zeolite, baja tu, amonium dalam baja tu akan keluar dalam bentuk ion dan pergi ke groundwater. Tapi kalau dengan adanya zeolite tu, ion-ion daripada baja organik tu akan dipegang oleh zeolite dan nutrien tu diserap oleh tumbuhan secara perlahan-lahan. Satu lagi, dia bagus untuk environment lah. Untuk environment. Sebelum ni ada limpahan air luar masuk. Sebelum tu menyebabkan kematian sebanyak 9,000 ekor. Tapi selepas penggunaan ini berlaku juga limpahan air luar masuk, tetapi kematian dia macam mana? Okey ya. Pada limpahan air lumpur yang pertama dulu, kita terpaksa menanggung kerugian yang amat besar lah. Masa tu kita belum gunakan zeolite lah. Lebih 10,000 matilah ikan. Jadi lepas tu saya disyorkan menggunakan zeolite. Pada banjir lumpur yang kedua tu, selepas saya menggunakan zeolite, air memang keruh lah, tapi ikan tak ada mati. Dan air menjadi jernih semula dalam masa 3 hari lah lepas tu. Di kolam lah. Dia tak simpan sampai 2 minggu baru jernih, tak ada. Dia dalam 3 hari ke 4 hari dia terus jernih dan ikan sihat. Ni kesan daripada banjir lumpur yang berlaku lah, limpahan air daripada kolam Takungan ni. Limpahan air daripada kolam Takungan bersama dia bawa air tanah daripada bukit lah. Daripada bukit, ladang-ladang Felda tu dibawa kemari semua, campur dengan amonia, campur dengan apa semua. Jadi penggunaan zeolite menghalang amonia dia lah daripada merebak ke seluruh kolam. Zeolite juga dapat menghilangkan bau lumpur pada ikan tu lah. Dulu sebelum campur zeolite, kita goreng ikan tu ada rasa lumpur. Tapi sejak gunakan zeolite ni, rasa ikan dia pun manis, ikan dia pun sedap. Jadi dia punya rasa honey pun tak ada kurang lah. Zeolite ni sebab sifatnya adalah penukar cation. Jadi zeolite ni pun sebenarnya digunakan dalam perawatan air. Kalau air tu nak digunakan banyak kali dan air tu dah tercemar, kita boleh gunakan zeolite untuk merawatnya. Sebab zeolite ni dia boleh absorb ataupun menjerap beberapa cation lah. Contohnya macam amonia dalam air ataupun bahan logam berat dalam air. Dulu dengan sekarang ni dia berbeza banyak lah. Dulu soalnya lembu saya dia kena penyakit mastitis. Jadi bila kena penyakit tu,
kita selalu bila kita guna ubat tu, kita tak boleh lah ambil susu dia untuk dalam masa 3 hari untuk kita ambil. Jadi lah sejak saya guna Zolac ni, saya sendiri pun rasa baru saya sedar kata saya dah tak guna apa nama ubat Mastitis tu dah lama. Dari segi susu, dari segi kesihatan lembu kan, dari segi kualiti susu memang ada perubahan. Memang orang kata susu tu pun tak ada lah customer tu komplain, tak ada. Memang susu dia elok. Dari segi kesihatan lembu pun nampak sihat elok. Bila saya guna saja makanan tambahan ni, peningkatan susu tu saya rasa dalam 30% peningkatan tu memang ada. Dulu kita banyak menggunakan ubat-ubat veteriner dengan kos yang tinggi, tapi hari ini Bang Din dapat selamatkan kos tu lah, dapat bukan kurang, dapat menghapuskan terus ini apa kos penggunaan ubat klinikal.